Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Kibrit Minda, satu rancangan terbitan tvpas.com, dan saya sebagai pengemudi forum pada malam ini, insya-Allah kita akan berbincang satu tajuk yang penting, iaitu kemelut rasuah menjelang Pemilihan Agung UMNO 09 atau PAU 09. Untuk membincangkan tajuk ini, insya-Allah kita telah menjemput 3 tokoh dalam lapangan masing-masing, dan yang paling hampir dengan saya iaitu saudara Muhammad Nazri Yunus bin Muhammad Yunus, pengurusi Gerakan Rakyat Anti Korupsi ataupun GERAK. Dan di tengah ialah Yang Berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu pengerusi iaitu Ahli Parlimen Kuala Selangor dan merupakan pengarah Pusat Pendidikan PAS Pusat. Selamat datang, Doktor. Dan yang paling hujung, merah semenondon, iaitu Dr. Abu Hassan Hasbullah, pensyarah Jabatan Pengajian Media Universiti Melaya dan merupakan pengasas pengajian masa depan atau Zentrum Study. Selamat datang, Doktor. Selamat malam. Okey, saya pergi dulu pada saudara Nazri ya. Okey, dalam menjelang malam ini ada perasmian PAU UMNO, dan sebelum daripada ini kita dapat lihat bahawa yang Berhormat Datuk Seri Ali Rostam telah digantung daripada pencalonan, dan kita dapat lihat juga Yang Berhormat Khairi Jamaluddin hampir-hampir digantung, selamat cuma diberi amaran sahaja. Okey, selaku pengurusi gerak, sejauh manakah pihak sedara sendiri melihat atau dan terlibat dalam memantau budaya rasuah di dalam UMNO itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Yang saya hormati sahabat-sahabat panel, Dr. Zulkifli Ahmad, Dr. Abu Hassan Hasbullah, dan seterusnya sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama sekali berkaitan dengan persoalan yang diutarakan tentang soal pemilihan agung UMNO dan rasuah politik ataupun politik wang. Pertama sekali membicarakan tentang soal sejauh mana gerak memantau perjalanan pemilihan agung UMNO dan perkaitannya dengan rasuah politik ataupun politik wang. Yang ingin saya tekankan di sini ialah soal memantau ini memerlukan suatu bentuk autoriti yang diberikan. Namun yang saya ingin menjelaskan pada hari ini ialah sehingga hari ini, walaupun kita pernah menghantar surat kepada Setiausaha Agung UMNO untuk memohon sebagai pemantau bagi kita meneliti apakah perjalanan pemilihan agung UMNO bermula daripada cawangan, bahagian sehingga peringkat pusat adalah bebas daripada rasuah dan politik wang. Tapi sehingga ini kita tidak diberikan apa-apa autoriti untuk berbuat demikian. Tetapi saya melihat bahawa sekiranya benar ada usaha yang serius di peringkat UMNO dan yang terutamanya pada hari ini sedang berlaku pemilihan agung UMNO itu sendiri, mereka harus memberikan ruang kepada badan-badan bebas untuk memantau. Dan saya melihat ini suatu bentuk ruang yang tidak diberikan, tetapi mungkin saya pun tidak mendapat makluman apakah UMNO memberikan kepada badan-badan bebas yang lain untuk memantau perjalanan pemilihan agung UMNO supaya ianya bebas daripada rasuah dan politik wang. Itu yang saya nampak. Saya pergi kepada Datuk. Satu, mungkin gerak sendiri tidak dapat liputan. Untuk Doktor sendiri, ada rumus mengatakan bahawa lembaga disiplin UMNO itu sendiri sepatutnya patut bertindak lebih jauh, bukan hanya membendung rasuah, tetapi dia sepatutnya patut kena bertindak kepada penyalahgunaan kuasa dalam kalangan UMNO itu sendiri ataupun dalam kalangan menteri sendiri. Jadi soalan saya mudah iaitu untuk Doktor sendiri, bagaimanakah adakah Doktor melihat bahawa perlu untuk lembaga disiplin UMNO ini bertindak sejauh itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara moderator dan juga sahabat-sahabat sekalian, Dr. Abu dan saudara Nazri. Kalau kita ambil dalam konteks sebuah parti politik yang punya lembaga disiplin, tentunya memantau dan meneliti, menekuni setiap perilaku, khususnya di segi penyalahgunaan kuasa ataupun amalan-amalan politik wang, rasuah, keseluruhannya itu adalah antara bidang kuasa ataupun term of reference yang wajar dijadikan bidang tugas lembaga disiplin.
maka tentunya ya umum akan menanggapi bahawa persoalan amalan politik wang tidak hanya tertumpu kepada persoalan politik wang semasa musim pemilihan. Dan sesebuah parti politik khususnya yang menjadi tunggak pemerintahan negara mahu dilihat umum sebagai satu badan politik yang bersih. Lalu kerana pemilihan itu adalah sekaligus merupakan pemilihan tunggak kepada pemerintahan negara. Maka dengan itu jelasnya rakyat umum mau melihat bahawa bukan hanya ia satu yang dikatakan didakwa bersih, bahkan dilihat bersih. Lalu saya juga bersetuju, ya, bersedia untuk bersetuju lembaga disiplin UMNO tidak hanya melihat kepada politik wang dalam musim pemilihan, tetapi mahu ditentukan ya setiap pribadi yang ditunjuk dan ditampilkan sebagai calon-calon pemimpin wajar ia mendapat penyaringan kriteria pembersihan, integritinya, ya, personalitinya. Lalu dengan itu ya penyaringan itu ataupun kriteria itu mesti melangkaui hanya politik wang semasa musim pemilihan parti. Dan maka kalau dilihat di situ keseluruhan tindak laku seorang pemimpin itu dalam setahun atau 2 tahun penggal dilihat, ya. Dan kalau ianya sudah terjejas, tercemar dengan apa juga kegiatan-kegiatan politik, penyalahgunaan kuasa dalam mana-mana ruang lingkup tugasnya itu, yang akan menjejaskan pencalonannya. Doktor, antara lembaga disiplin UMNO dan SPRM, yang mana sebenarnya yang lebih berkaliber pada pandangan doktor kalau dilihat daripada luar, doktor sebagai orang yang luar dari UMNO? Ini dua badan yang berbeza. SPRM sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tentunya lebih berwibawa untuk melihat kepada keseluruhan integriti institusi-institusi ya, negara dalam ya, memastikan ya, integriti, seluruh integriti nasional. Tetapi lembaga disiplin UMNO hanya tertumpu kepada keanggotaan kepimpinan UMNO. Jadi tidak ada pertikaian yang SPRM wajar menjadi badan yang tentunya lebih berwibawa dan punya bidang kuasa yang lebih luas. Tapi bahawa saya ni SPRM masih lagi tidak mengambil tindakan kata Ali Rustam, termasuk tuntutan melucutkan jawatan sebagai ketua menteri umpamanya. Sebab itu saya tanya soalan demikian. Ya. Itu dari sudut teori. Okey. Adapun dari sudut amalan, jelasnya apapun bukan hanya badan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, bahkan keseluruhan institusi-institusi kerajaan hari ini ya terjejas ataupun terhalang daripada melaksana dan menunaikan tanggungjawabnya. Kiranya di sana ada campur tangan pihak-pihak tertentu, khususnya pihak eksekutif. Lalu dengan itu kalaupun SPR seharusnya punya wibawa, punya kuasa, ya, tetapi tidak mampu bertindak karena halangan-halangan itu. Jadi oleh kerana itu tanggapan umum melihat bahawa siapa yang lebih berkuasa. Jadi yang itu saya serahkan kepada umum untuk membuat rumusan sendiri. Okey. Teorinya satu hal, tapi amalannya hal yang lain. Terima kasih kepada doktor. Selaku pengamal media, Dr. Abu Hassan Nasrullah sekali letup. Hari ini pun sebenarnya bila saya membaca Harakah Daily ya, mengecam tindakan Harakah dan Syarikat Nilai yang telah digantung penerbitan. Okey ya. Soalan saya sebenarnya untuk doktor ni, sebagai pengamal media, adakah pergantungan permit penerbitan ini, kedua-dua akhbar alternatif ini yang dilihat lantang mendedahkan rasuah ini, ada kaitannya dengan berlangsungnya pemilihan agung UMNO yang sedang berlangsung bermula malam ini? Ya.